Jadi, kalau kita sebut pasal tali braided ni, ramai yang mengatakan tali dia boleh tahan 6 bulan, ada yang boleh kata setahun, ada yang kata 2 tahun, malah ada yang lebih. Tidak ada istilah brand A bagus, brand lebih mahal itu tak bagus, tidak. Memang ada beza sedikit sebanyak perbezaan dari segi sulaman dan sebagainya. Tapi tali is tetap tali, dia still boleh putus walaupun harganya RM1,000 pun. Okay? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan? Dah lama dah kita tak jumpa dalam sesi berkata perkongsian tips. Sebab kebelakangan ni aku banyak keluar trips. Jadi aku ambil kesempatan masa yang ada ni untuk aku kongsikan sedikit tips. Yang hari ni adalah topik yang aku nak bawa adalah topik yang kita nampak mudah, topik yang kadang-kadang orang ambil ringan tetapi ia penting. Ia berkaitan dengan tali pancing kita, terutama tali braided. Okay, so hari ni aku nak kongsikan macam mana kita nak bagi jaga tali kita supaya tahan lebih lama, dan apakah tanda-tanda yang dikeluarkan atau yang ditunjukkan oleh tali pancing kita yang suruh kita tukar. Maksudnya dah sampai masa untuk kita tukar tali tersebut. Okay, tunggu video sampai habis. Aku akan kongsikan satu persatu. Okay, jadi sebelum itu, okay, tadi pagi sampai satu kata bungkusan yang aku telah terima. Okay, ini dia. Bungkusan ini aku terima dari XTA Clothing, dan barang ini berupa apparel ataupun baju dan juga topi. Jadi aku nak unboxing dulu, tengok apa di dalam ni. So jom kita tengok kejap. So kita tengok apa dekat dalam. Aha. Oh, dia cap wala sayangnya hapus. Okey, kemek patah-patah dah. Okey, so dia bagi cap XTA. Okey. Ni dia cap. Dan juga aku dapat dua helai t-shirt. Okey. Kita tengok t-shirt ni dia bungkus dalam plastik yang kata waterproof punya plastik ni. Dia ada seal cun ni. Okey, dapat stiker XTA. Okay, ni dia baju dia. Okay. Get the beat. Okay, di depan, di belakang. Okay. Wow. Cantik design dia. Ni dia. Oh, ni belakang. Ni je belakang dia. Gambar ikan. Ikan apa ni? Bass ke apa tak tahu. Depan dia XTA. Okey, ini material dia cotton. Okey, bermakna ini baju casual lah. Okey, sebab aku diberitahu oleh XTA ni, Extreme Tune ni, mereka akan keluarkan jersey juga dengan design-design yang baru lah. Jadi aku rasa macam nak pakai baju ni. Alright, pakai baju ni lah. Hari ni aku buat topik ni pakai baju ni lah. Tukar baju lah. Alright, kita tukar baju dulu. Itu dah. Jadi aku dah tukar. Aku pilih baju warna hitam. Okay. Hitam ni nampak lebih, orang kata, lebih santai, lebih casual. Jadi kepada siapa yang minat, boleh check dia punya Shopee. So linknya aku akan bagi di bawah. So di sini korang boleh tengok beberapa inilah model yang aku pakai ni ataupun design yang aku pakai ni. So korang boleh direct beli dekat Shopee. Linknya aku bagi dekat video description. So kita back to the main point. So hari ni aku nak kongsikan tentang tali. Jadi kalau kita sebut pasal tali braided ni, ramai yang mengatakan, ada yang kita tanya orang, dia kata tali dia boleh tahan 6 bulan, ada yang boleh kata setahun, ada yang kata 2 tahun, malah ada yang lebih. Tapi ada juga yang katakan talinya boleh tahan seminggu, boleh kata sekali turun je. Jadi adakah tali-tali ni semuanya berbeza dia punya dia punya kualiti dan sebagainya. Kalau kita tengok, even tali mahal, tali murah, apa-apa jenama tali pun, terutama tali braided, tidak ada satu pun company yang berani jamin berapa lamakah jangka hayat tali braided tersebut. Okey, tali braided tidak ada jaminan daripada pengeluar, daripada penghilang berapa lama jangka hayatnya. Sebab tali braided bergantung 100%, ketahanannya bergantung 100% kepada angle itu sendiri, cara kita pakai, cara kita jaga dia. Jadi tidak ada istilah brand A bagus, brand lebih mahal itu tak bagus, tidak. Sebenarnya tidak. Dia sebenarnya lebih kurang sama aja. Memang ada beza sedikit sebanyak perbezaan dari segi sulaman dan sebagainya.
Tapi tali is tetap tali, dia still boleh putus walaupun harganya 1,000 pun. Sebab tu kita boleh tanya orang, bro, apa tali yang bagus untuk casting? Setiap orang jawapan dia berlainan. Setiap orang ada dia punya own preference, ada dia punya macam sebab kalau korang tanya aku pun, apa tali yang bagus, aku pun cakap tak tahu. Paling-paling pun aku boleh suggest apa tali yang pernah aku pakai lah. Okay, jadi hari ni aku nak ketepikan isu brand apa dan sebagainya. Tali apa yang korang pakai tu kita tengok. Macam mana kita nak tahu? Pertama sekali, macam mana kita nak kenal pasti yang tali ni dah rosak. Okey, yang pertama sekali, sebab yang paling utama kalau kita boleh nampak, tali ni kita dah kena tukar atau kita kena kerat bila mana yang utama sekali bila tali tu dah berbulu. Berbulu. Kalau tali braided, okey. Kalau kita tengok mata kasar, dah nampak dia berbulu-bulu. Berbulu ni maksudnya dia punya sulaman tu ada yang dah putus. Okey, mungkin sebab terguris, mungkin sebab tercalak, ataupun kalau kita main di kawasan heavy cover, okey, kena kayu, kena rumput dan sebagainya, boleh menyebabkan benang itu tercalak. Jadi bila ada kesan tercalak, sama ada di depan ataupun di tengah, kita boleh katakan wajib potong lah, ataupun kena ganti baru. Kalau tali masih panjang kita potong. Kalau tali dah pendek ataupun diputus tengah, terpaksa ganti baru. Jangan kita nak kata pertaruhkan lah, pertaruhkan kata boleh pakai ni, boleh pakai, jangan. Baik, yang kedua, bila kita tengok tali kita tu. Okey, kita tengok tali kita. Kadang-kadang dia tak bulu tau. Dia tak bulu, tapi dia macam dia punya kata sulaman tu macam lain macam. Okey. Cuba tuan-tuan gulung sikit. Cuba rentap biasa je. Tep gitu. Rentap pop. Jangan kuat sangat. Kuat sangat tali betul pun putus. So kita gulung, kita rentap dalam keadaan sederhana lah. Kalau meletup, makna tali tu dah reput, wajib tukar. Itu yang kedua. Tapi jangan pula tali baru kita gulung. Tapi tali baru biasanya kita gulung kan, kita rentap, insya-Allah tak putus. Tapi kalau tali tu kalau kita gulung sikit, rentap, pop, maknanya tali tu dah rosak lah. Jadi tukar. Okey. Yang ketiga bila mana ada perubahan warna pada tali. Okey, tali sekarang ni bagus tau. Seperti contoh inilah contoh. Okey, tali ni ada macam-macam warna. Okey, sebenarnya warna ini adalah selain daripada dia untuk kata ada setengah pengeluar yang warna ni tujuannya untuk pengiraan meter. Sometimes ada satu tali satu warna 10 meter, 20 meter. Tetapi salah satu sebab lain, kalau macam aku suka pakai tali yang berwarna sebab warna ni adalah indikator kita lama mana tali tu mampu bertahan lagi. Maksudnya, bila tali tu mula pudar, okey, bila tali tu mula pudar, itu adalah petanda yang kita boleh tukar tali tu. Maksudnya bila tali tu semakin pudar, bermaksud ketahanan tali tu semakin lama semakin berkurang. Okey, yang keempat ini kalau kata pakai mono, pakai tali tangsi, jika ada kesan tercalar, macam contoh kalau kita kena di leader, di leader kita ada kesan scratch. Walaupun tuan-tuan pakai leader 100% fluorocarbon, tapi jika ada kesan calar yang kalau fluorocarbon ni kalau setakat calar sikit tak ada masalah. Tapi jika ada calar ataupun kesan terguris yang agak dalam, so janganlah kita pegang tali tu kan ada kasar. Biasanya lepas strike ikan lah, bila strike ikan kita kasar, maka gantilah leader ataupun kita potong, kita ganti baru. So ini 4 cara untuk kita kenal pasti sama ada tali kita nak kena tukar ataupun tidak. Okay, now aku nak bagi tahu macam mana cara penjagaan tali. Okay, yang pertama sekali, bila kita mancing, lepas balik mancing, terutama bila mancing air masin. Okay, air masin ni ada satu sifat. Okay, air masin ni ada satu sifat mengakis. Mengakis dia. Air masin kena besi pun karat. Okay. Jadi lepas kita main air masin, kita wajib untuk cuci. Cuci macam mana? Cuci dengan air tawar. Okay, nanti aku akan buat satu video lain macam mana kita nak cuci reel. Okay, tapi asasnya adalah kita kena cuci, pastikan air tawar itu kena di keseluruhan tali. Sebab ada kadang-kadang bila kita cuci sambil lewa, tali yang di dalam tu masih ada air masin dan dia akan turun pergi ke spool dan spool akan boleh lama kelamaan dia akan karat. Terutama bagi orang yang jarang-jarang turun memancing. Sekali turun jigging ataupun pergi casting ke 6 bulan baru pakai balik. Tu kena jaga-jaga. So macam aku boleh kata tiap minggu turun. Itu pun kena juga check selalu.
Okay. So kita kena cuci setiap kali lepas main air masin terutamanya. Even kita lepas mancing ikan haruan pun, ikan haruan kita mancing kawasan dia boleh kata kotor. Sebab air parit tu kadang-kadang air parit macam-macam kan, kau ada toksik ke apa ke, kotoran-kotoran lain. So balik pun cuci juga sama. Yang kedua, lepas kita dah cuci tali tu, kita biarkan ia kering pada suhu bilik. Jangan lepas kita cuci basah kita tembak pakai hair dryer, jangan kita jemur. Kita biarkan dia kering, kita dah cuci, kita letak dan biarkan ia kering dengan sendirinya di dalam keadaan suhu bilik. Berapa darjah Celsius suhu bilik? Buka balik buku sains darjah 5. Suhu bilik berapa darjah Celsius. Kemudian yang ketiga, bila sesekali mungkin katalah waktu kita kata itu turun tiap minggu kan. So katalah ada time kita rehat ataupun kita tak dapat keluar mancing hujan ke apa ke, sesekali kita keluarkan tali untuk kita check. Kita keluarkan tali sesekali untuk check lah mana ada bulu kan, mana ada apa-apalah kita nampak perubahan pada tali. Kita kena rajin-rajin juga check. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, okey. Keempat ni dia salah satu dipanggil ni dia. Silicone spray. Okey, apa guna silicone spray ni? Okey, kalau kita beli tali baru, tali kita ni akan disalut oleh coating. Coating ni tujuan dia untuk melancarkan kita kas, mengurangkan tersangkut-sangkut. Dan yang kedua, tujuan dia untuk melindungi tali. Coating ni dia akan hilang, lama kelamaan dia akan hilang tau. Dia tak akan ada kekal di tali tu selama-lamanya, dia akan hilang. Sebab tu kalau kita beli tali baru keras, maksudnya coating dia masih cun. Dan lama kelamaan tali kita makin lembut kan. So maknanya coating tu semakin lama semakin kurang dan kurang. Jadi kita boleh recoat semula, kita boleh kata letak semula coating dengan cara kita sembur dengan silicone spray. Ini satu produk yang aku boleh suggest lah. Okay. Q Plus silicone spray. Nak kat mana nak beli? Kedai pancing lah. Macam mana cara ni? Okay, kita jangan sesekali kita sembur direct tau. Cara dia, keluarkan tali, ikat di mana-mana, ikat di botol ke apa kan, kita keluar. Kita ikat betul lah, ini botol katakan. Kita ikat di botol dalam keadaan menyeluruh. Jangan kita ikat setempat. Maksudnya jangan kita gulung setempat. Kita gulung daripada sini, kita gulung memanjang. Jadi tali tu akan melebar gitu kan. Dan kita gunakan silicone spray ni, kita spray. Okay, untuk kita recoat semula. Yang kelima, petua dia untuk tali tahan lama, jangan sesekali kita jemurkan kita punya tali ataupun reel di bawah sinaran matahari dalam keadaan atau dalam kadar yang lama. Okay, ini normally bila kita tak perasan, bila kita casting tak ada bumbung, bot tak ada bumbungan. Kita casting tengah hari, kita letak atas bot kan. Kemudian kita rehat tengah hari kita biar yang dekat bot tanpa ada dilindungi. So ini kita kena elakkan. Jadi bila kita memancing dalam keadaan yang lama ataupun kita nak rehat, kita letak rod atas bot, boleh letak rod, kita lapik dengan kain ataupun kita lindung dia daripada direct heat daripada cahaya matahari. Dan yang terakhir, so ini selalu sekali aku perhati selalu orang buat lah. Okay, dia biarkan reel ni di dalam kereta. Okay, saya faham. Ada kadang-kadang orang dia balik kerja, ada masa sekejap-sekejap nampak kawasan cantik, dia akan singgah mancing kan. Okay, tetapi kalau boleh simpan reel tu di tempat yang tidak panas lah. Kereta ni kita, terutama kalau kita pakai tengah panas, dalam dia ya Allah punya panas kan. Jadi bila ada rod dan reel di dalam tu, dia juga akan terkesan, lama kelamaan dia akan terkesan juga. Okay, so jangan simpan rod dalam kereta, reel terutamanya, kerana dia akan cepat rosakkan tali lah. Ini dia 6 perkara yang kita kena buat untuk memanjangkan jangka hayat tali braided. Jadi kalau ada orang tanya berapa lama tali braided boleh tahan, susah untuk kita, macam aku sini susah nak jawab. Sebab berapa lama ketahanan tu bergantung kepada orang yang pakai. Contoh dia subjektif tau. Macam aku turun laut boleh katakan hampir setiap minggu. So orang tanya berapa lama aku pakai? 6 bulan. Contoh 6 bulan. 6 bulan kalau pada kadar setiap minggu kita turun, so ia sangat berbaloi. Maknanya dah banyak kali turun. Kan? 6 bulan yang aku cakap ni dengan orang yang katalah turunnya setahun sekali. Berapa lama aku pakai ni? 2 tahun dah. Padahal baru 2 kali turun. So faham maksud ni? Jadi jawapan tu subjektif. Dia bergantung kepada penggunaan dan setiap orang tu berbeza-beza lah. Sebab itu syarikat atau pengeluar tali tidak akan mengeluarkan sebarang garanti ataupun penyataan berapa tahun, berapa lama jangka hayat sesebuah tali.
Tetapi ini extra knowledge aku nak bagi. Setiap tali yang kita beli ataupun setiap tali yang dikeluarkan oleh pengeluar, jika belum dipakai masih dalam kotak, tali tidak akan ada expired. Ada setengah kata, oh tali tu expired tu. No, tali tak ada expired. Kalau dia disimpan dalam keadaan baik dalam kotak, seal yang bagus, dia tidak akan rosak. Tetapi aku tak nafikan yang kita sesekali akan jumpa juga tali baru yang asyik meletup je. Aku pernah jumpa. Itu mungkin something wrong somewhere. Mungkin ada kebocoran angin masuk ke, tak tahulah apa. Mungkin sebab tali ni mungkin daripada luar negara kan, shipping dan sebagainya. Mungkin ada kata kesan-kesan lain lah yang menyebabkan tali ni jadi reput. Itu mungkin terjadi. Tetapi secara asasnya, secara keseluruhannya, tali tidak ada tali luput kalau tali baru. Maksudnya kita beli tali baru, tidak ada istilah reput. Tapi kalau kita beli daripada kedai, kita nampak dah ada sarang semut, angkut-angkut punya sarang tu, itu janganlah beli. Maksudnya tali tu dah terdedah dengan persekitaran lah. So ada kemungkinan dia akan reput. Alhamdulillah, itu saja perkongsian tali pada hari ini. Macam mana kita nak jaga tali kita. Jadi semoga perkongsian yang aku sharekan ini memberi manfaat kepada semua anglers di luar sana. Jadi selepas ni tak ada lagi orang tanya apa tali yang bagus, apa tali yang tahan. So macam aku cakap tadi, even tali tu harga 1000 pun dia tetap tali. Materialnya tetap tali. Dia sulam dengan cara yang lebih kurang sama, ia tetap putus. Kalau dia kata putus pada 20 pound lah dia putus. Tidak ada tali yang tidak akan putus lah. So itu saja hari ini. Okay, terima kasih kepada yang tonton sampai habis. Semoga apa yang aku sampaikan ini memberi manfaat. Dan jangan lupa teruskan support Arif Fishing. Subscribe itu pasti. Siapa yang baru, tekan subscribe, okay? Tekan loceng, okay? Kemudian komen. Dan kalau korang suka, korang like video ni. Dan kalau rasa kalau video ni bermanfaat, kongsikan kepada rakan-rakan korang supaya kita tidak membuang habis banyak duit lah. Sebab tali bukan murah. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam sekarang ni. Okay.